Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah kerana kita dapat meneruskan lagi sesi podcast Ramadan yang dianjurkan oleh MUI Mesir pada kali ini. Jadi anda bersama saya pada hari ini, saya akan mengupaskan satu tajuk yang berkaitan dengan ibadah. Dan benda ini dianjurkan untuk kita laksanakan terutama pada 10 malam yang terakhir. Jadi pada hari ini saya bukanlah nak buka kelas fiqh ataupun ceramah yang panjang. Jadi saya akan merengkaskanlah poin-poin yang penting berkaitan dengan ibadah iktikaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ibadah iktikaf adalah satu ibadah yang difardukan ataupun disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kamu menggauli isteri-isteri kamu, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi ini adalah satu dalil pensyariatan ibadah iktikaf ini. Dan ibadah iktikaf ini juga adalah satu ibadah yang dituntut dalam mazhab Syafi'i. Ia merupakan satu ibadah yang sunnah mustahabbah, iaitu sunnah yang amat dituntut. Bahkan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan juga para salafus salih yang terdahulu. Jadi ibadah ini amatlah digalakkan untuk dilakukan. Bahkan Nabi SAW sendiri melakukannya pada 10 malam yang terakhir. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashra awakhira. Nabi SAW sesungguhnya melakukan iktikaf pada 10 malam yang terakhir min Ramadan, hatta tawaffahu, sehinggalah beliau meninggal dunia. Thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Jadi kemudian selepas daripada beliau wafat, isterinya meneruskan ataupun melakukan ibadah-ibadah iktikaf tu diteruskan oleh isteri-isteri beliau, baginda. Ibadah iktikaf ni juga lahu syurut, iaitu ada syarat-syarat. Sebab dia adalah merupakan ibadah yang iqamatun bi masjidin bisifatin makhsusah, iaitu kita pergi ke masjid ataupun kita duduk di dalam masjid dengan sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang khusus lah. Jadi sesiapa yang masuk masjid ataupun pergi ke masjid dengan tanpa niat dan tidak ada hadaf tujuan, hanya masuk dan keluar, maka ia bukanlah satu iktikaf. Kerana iktikaf ni ada syaratnya. Yang pertama adalah niat. Dan niat ini yang membezakan sama ada kita beriktikaf ataupun tidak. Contohlah kalau kita masuk, kita tak perlu tunggu sampai 10 malam terakhir baru kita nak iktikaf. Walaupun ibadah ini dituntut 10 malam terakhir, tapi kalau kita nak iktikaf sekarang pun ataupun bila masa kita pergi ke masjid, dibolehkan. Kerana ibadah iktikaf inilah bukanlah satu ibadah khusus. Ia merupakan ibadah yang umum yang boleh dilakukan pada bila masa. Contoh kalau macam ibadah khusus tu, kalau macam bulan puasa, Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa, maka kita tak bolehlah puasa di bulan-bulan yang lain macam tu. Jadi ibadah iktikaf ni
Yang syarat kedua dia adalah al-lubsu fil masjid, iaitu kita menetap di dalam masjid. Dan menetap dalam masjid ni, kita tak bolehlah kita masuk ke masjid dalam, contoh dalam 2 saat kita keluar. Itu tidak dikira sebagai al-lubsu fil masjid. Jadi apabila kita dah tawaffar syurut, kita dah lengkap 2 syarat ni, kita niat iktikaf, dan kita menetap di masjid, maka itulah dinamakan sebagai iktikaf. Dan suka saya kongsikanlah hadis yang mana Nabi SAW sendiri amat mementingkan ataupun bersedia untuk dari sudut tubuh badan untuk menghadapi 10 malam yang terakhir. Selain daripada iktikaf, beliau juga melakukan solat malam, melakukan kerana Nabi SAW ajwad nas, ataupun Nabi SAW tu paling banyak bersedekah, paling kata apa, dermawan pada bulan Ramadan. Dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan bahawa Nabi SAW, inna Nabi SAW kana dakhala al-ashru ahya, idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Iaitu Nabi SAW jika masuknya 10 malam terakhir, maka beliau akan menghidupkan malam. Macam mana kita nak hidupkan malam? Itu adalah dengan bangun malam, kita melakukan ibadah pada Allah SWT. Dan wa'iqadha ahla, Nabi SAW mengejutkan ahli keluarganya. Jadi kalau kita lah, contoh kita sebagai bapa, ketua keluarga, maka kita dianjurkan untuk kita kejutkan ahli-ahli keluarga kita untuk bangun malam, melakukan ibadah, ataupun beriktikaf di masjid. Boleh juga kita, contoh sebagai abang ataupun kita mengejutkan adik-adik kita juga untuk melakukan ibadah pada 10 malam yang terakhir ni, terutama pada malam-malam yang ganjil. Jadi setakat itulah perkongsian saya pada hari ini, dan saya harap anda sekalian dapat mengambil beberapa poin yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.